Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi pada malam ini untuk menceritakan satu topik yang sudah hampir tak kurang daripada 3 kali saya pernah menceritakan perihal fatty liver, tapi berbeza-beza dari sudut hal yang terkini ataupun masalah-masalah tertentu pada waktu yang sedemikian. Namun saya tak bercadang untuk menceritakan semula apa yang saya cerita dahulu, cuma saya nak tekankan sedikit lagi tentang kenapa begitu ramai orang zaman sekarang yang kena fatty liver. Dah sedia belum? Okey, kalau dah bersedia, bagi mereka yang ada anak-anak muda pun harus ambil perhatian, sebab ramai anak-anak muda yang tak ambil pot pasal cerita fatty liver ni. Padahal yang saya nak tegaskan pada malam ni ialah bagi mereka yang peringkat umur 20-an. Itu dia. Walaupun padahal yang ni harusnya 40 ke atas, tapi 20-an sudah mula ramai yang dah kena. Baik, kalau dah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan pada mereka yang dah mula meningkatkan berat badan tanpa you pedulikan sama ada you nak BMI itu 30 ke 35 ke 40, you tak mau peduli. Tapi malam ni you harus ambil you punya height. Saya kata apa? Height dalam kilogram bahagikan dengan tinggi lawan tinggi dalam meter. Okay? So buat dulu yang bawah ni berapa jawapannya. So atas bahagi dengan bawah, jawabnya berapa? Okey, kalau jawabnya atas pada 30, tolong buka mata sikit. Tolong buat supaya pendengaran malam ni tu lebih peka. Sebab ada 25 hingga 40% daripada kita yang ada fatty liver tanpa kita sedari. Saya ulang, 25 hingga 40%. Berarti macam ni, setiap 10 orang ada lebih kurang antara 2 atau 3 orang hingga 4 orang. Jadi kalau dalam rumah you ni ada katakan ramailah adik-beradik duduk sekali ke macam mana, bawah satu bumbung ni ada 10 orang. Jadi kalau semua yang atas pada umur 20 tu ada chance kena fatty liver. Fatty liver ni definisinya senang aja. Okey, setiap kali Tuhan jadikan liver kita, liver tahu liver kat mana tak? Liver ni sebelah kanan. Cuba buat tangan macam tu, belah kanan. Belah kanan, kalau nampak dalam kamera ni macam belah kiri, tapi sepatutnya sebelah kanan. Bawah pada tulang rusuk tu, itu di belakang tulang rusuk kat bawah tu, belah kanan, itu tempat dia. Dia organ yang terbesar selain daripada kulit kita yang paling besar lah, tapi kulit orang tak nampak macam organ kan. Tapi liver ni sekatol, dia macam triangle sedikit tu. Berhati-hati, kalau sepatutnya tak boleh rasa bengkak apa-apa bahagian kanan atau sakit apa-apa. Cuma Tuhan dah jadikan setiap 6 minggu dia akan bertukar, menggantikan sel-sel yang lama jadi sel-sel yang baru. Sebab itulah kita makan benda-benda yang beracun atau benda-benda yang banyak pengawet, ada banyak bahan-bahan toksik yang sintetik, adalah bahan-bahan yang tak organik dan sebagainya. Kesian liver. Liver tu setiap 6 minggu Tuhan bagi jadikan sel yang baru untuk nak proses menjaga diri kita sampailah kalau kita dah 60-70 ke atas ni, sampailah sekarang. Jadi kita harus bersyukur, terima kasih pada kita punya liver. Namun bagi mereka yang masih lagi sekarang, definisi fatty liver ialah apabila lebih daripada 5% daripada sel-sel liver kita itu tak yang sepatutnya terdiri daripada fat dah digantikan dengan fat. Berarti dia patutnya liver cell, tetapi tengok-tengok bila kita check, tengok kita teropong dia pakai skop elok-elok, kalau buat dia punya patologi itu rupanya dah bertukar 5% ke atas dah diiktiraf sebagai fatty liver. Berarti kalau ada 5% je fat dalam liver, dah dikira orang panggil lemak ataupun liver, hati yang berlemak. Kenapa hati yang berlemak ni kita harus risau sikit? Sebab apa? Liver ni patutnya dia secantik molek. Maksudnya dia patut bersih, dia patut jadi berfungsi dengan baik. Sebab dialah menjaga metabolisme dalam body kita. Dialah menjaga pencernaan makanan-makanan kita masuk, terutama sekali yang fat soluble. Lepas tu dia yang mencernakan tenaga. Dan juga dia menyimpan juga tenaga. Jangan main. Lepas tu dia mengeluarkan hormon. Dan yang paling kita suka dengan liver, dialah orang panggil apa? Mesin ataupun kelang untuk detox, untuk menyahkan sebarang bahan-bahan yang terutama sekali heavy metal yang beracun dan sebagainya. Jadi tiba masanya saya bagi 10
komplain. Kalau you ada sampai peringkat yang saya cerita ni, selalunya dia dah advance dah. Maksudnya dia dah ada kerosakan. Apa proses kerosakannya? Nombor satu, mula-mula dia ganti sel biasa liver atau hati kepada lemak. Maksudnya kepada fat cell. Okey, fat cell ni okey lagi. Tapi kalau dah terlalu banyak, dia dah mula pecah-pecah. Bila dia pecah, dia keluar enzim. Itu yang kalau you pergi buat test, pernah dengar tak ALT, AST? Pendek cerita, kalau you suruh doktor check ataupun makmal tu bagi tahu kat you, you punya apa yang dipanggil liver function test, kan ada dia punya enzim tu tinggi ke rendah. Kalau dia keluar daripada julat yang normal, especially AST dengan ALT tu, itu berarti dah ada sel-sel tu dah mula keluarkan enzim-enzim yang tak sepatutnya keluar. Dia pecah disebabkan lemak mengganggu sel yang normal, dia jadi keluar apa yang dinamakan transaminase semua tu. Maksudnya enzim-enzim itulah ALT, AST semua tu, dia kalau keluar daripada normal, you kena berhati-hati. Lagi tinggi berarti lagi banyak lemak dalam you punya liver. Jadi kita kena tahu 70% ke atas daripada rakyat yang kena, siapa saja yang kena liver problem ni, fatty liver ni, tidak ada simptom, tidak ada gejala. Dia tak tunjuk muka jadi megah ke kuning ke buang air besar warna lain ke apa, belum. Dia normal je. You macam pergi kerja, balik kerja, paling-paling you nampak buncit lah. Okay. Tapi kalau dah scan, kalau buat pemeriksaan darah makmal, boleh tengok. Ultrasound boleh confirm. Kadang-kadang kalau katakan buka lah tengok, dia sebenarnya dia dah kembang, dia besar daripada normal size, dia dah tukar warna, dia dah konsistensi dia, kejap tak kejap tu dah lain, warna pun dah mulai kuning-kuning. Liver tu jangan main sebab dia salut dengan lemak. Tapi kalau dah komplain dengan orang panggil sakit bahagian abdominal pain, sakit bahagian perut ni, dan lebih-lebih lagi kalau belah kanan, tempat saya kata tadi belah kanan, bawah pada tulang rusuk tu, selalu kat situ, ataupun dia tendang naik ke belakang kat leher sebelah kanan pula tu, yang tu selalunya ada kaitan dengan liver. Dan sakit tu bukan sekejap-sekejap, kadang-kadang lama juga, dan dia tak mau nak pergi. Dah beberapa minggu dah jadi macam tu. Lebih baik you pergi check cepat-cepat, boleh? Lepas tu you komplain pula, nombor 2, fatigue. Syed, letih je. Dan letih ni pula lebih kepada waktu siang, dan kadang-kadang boleh mengantuk jugalah. Letih, mengantuk, dan selalunya you lebih kepada dua-dua sekali. Letih mental dan letih fizikal sekali. Dan selalunya sebelah siang. Okey, dan ramai juga orang kalau tidur, kalau bermasalah liver ni, fatty liver ni, dia ada orang panggil sleep apnea. Maksudnya dia sukar ataupun terganggu tidur dan tidurnya tidak berkualiti. Yang tercungap-cungap tu, ingat tak? Okay. Seterusnya, nombor 3, you ada loss of appetite. Selera dah hilang. Dulu, makan you yang tak sabar-sabar lagi. Sekarang letaklah apa yang terbaik depan mata you pun you buat dek je. Jadi kalau masalah ni sebenarnya masalah hormon yang dikeluarkan oleh liver tu dah terganggu. Kenyang tak kenyang, selera tak selera semua tu dah orang panggil apa, hilang dia punya rhythm dia. Okey, ini ada kaitan dengan you punya glukos, dengan you punya lipid, lemak punya metabolisme terganggu. Lepas tu you tanpa sebab hilang berat badan, maksudnya turun berat badan tanpa sebab. Macam orang kena kanser. Kan tadi saya tak sempat nak cerita proses liver ni. Mula sel biasa diganti dengan fat cell, sel-sel yang berlemak. Sel lemak ni bila dah pecah-pecah semua tu, besok dia jadi apa dipanggil fibrotic. Fibrotic tu maksudnya dah mula nak bersabut-sabut sikit, ataupun nak jadi macam nak orang panggil berparut. Lepas tu dia jadi cirrhosis. Cirrhosis tu berparut lah. Bila berparut, dia teruskan sampai peringkat hepatitis, ataupun maksudnya ada inflamasi campur lagi. Campur tolak semua, dah lama sangat tak baik-baik juga. Dah mula jadi orang panggil macam cancerous. Tahu cancerous? Dia dah fibrosis, dah jadi macam bersabut tempat tu, liver kita. Dia boleh terus sampai jadi kanser pun. Jaga baik. Baik. So berat badan menurun tanpa you boleh kontrol, ataupun you tanpa you diet berapa, tanpa sebab. Ni antara yang you kena check betul-betul. Lepas tu you senang nausea, senang loya,
ada GERD, ada asid naik, macam orang kena GERD tu selalu sangat, okey. Dan selalunya ni disebabkan oleh toksin, bahan-bahan yang toksik yang tendang balik. Sebab apa? Tak lepas, liver you tak boleh proses dengan cara yang sempurna. Baik, sehinggakan setengah orang sampai muntah-muntah pun. Seterusnya, nombor 6, weakness. Tadi letih, sekarang rasa lesu ataupun rasa apa orang panggil weak, rasa letih lah. Letih sangat-sangat sehinggakan muscle you tu macam tak boleh gerak lagi dah. Asyik macam nak tidur je, nak duduk atas katil je. Okey, jaga baik. Ini disebabkan lagi sekali you punya berat, orang panggil apa, bahan-bahan yang toksik tu terlalu berat untuk liver. Selalunya boleh, tapi sekarang liver you dah tak boleh. Disebabkan apa? Selnya dah diganti dengan sel berlemak. Tak efektif. Jaundice lepas pada tu, yang kuning, saya kata kuning mata tu, jaundice. Kenapa jaundice? Sebab proses dalam liver tu tak boleh dijalankan. Selalunya bilirubin, iaitu darah merah kita, nama hemoglobin tu kan, proses dia tu bila dah diguna pakai, bahan kumuhan dia, lebihan dia tu ada nama bilirubin. Selalunya bilirubin tu dinyahkan oleh liver. Sekarang bilirubin ni tak boleh dikeluarkan, tak boleh dirembeskan, dikeluarkan dan dinyahkan, maka dia bertebaran. Bilirubin inilah jadi warna kuning mata dan kuning warna kulit. Dan lepas tu air kencing lah. Air kencing dah jadi warna tak kuning lagi dah. Kalaupun pekat pun bukan teh yang cair, jadi teh pekat pula, brown-brown pula. Yang ni dark coloured ataupun warna yang gelap, warna air kencing, memang confirm ni masalah liver yang agak dah advance, jaga baik. Okey. Dan sehinggakan kalau dah seterusnya, kalau kaki pun mula bengkak, tak kira sebelah atau dua belah, ini dipanggil edema, yang bila kita tekan tu dia tenggelam jari kita dan tak naik beberapa minit pun tak mau lagi timbul. Itu dia tenggelam tu, jadi air yang berkumpul di kawasan kaki atau pergelangan kaki bengkak, itu dipanggil edema. Dan akhir-akhir sekali kalau lelaki dah mula ada payudara, maksudnya dah nampak naik breast, membesar, tak pasal-pasal macam perempuan tu, itu berarti dia dah ada masalah estrogen yang juga terganggu metabolismenya di dalam liver yang sudah rosak. Baik, itu antara 10 yang kalau you ada benda-benda macam ni, walaupun saya kata dah advance, dah terlewat, tetapi belum sampai peringkat yang tak boleh patah balik. Jadi kalaupun liver yang cantiknya, walaupun dia dah rosak sampai 50%, kalau ada lagi 50%, kita masih boleh hidup. Macam buah pinggang juga, faham tak? Kalau ada 50%, kita boleh hidup macam sedia kala, dengan syarat kita tidak melanjutkan proses menerukkan keadaan. Faham? Okey, good. Sekarang tiba masanya apa yang you perlu buat supaya dia boleh patah balik. Okey, yang pertama, dan ini secret pada malam ini, kalau you lupa apa saya cakap pun, ingat ni saja. Ingat okey, jawapannya ialah kurangkan berat badan sebanyak minimum 10%. Saya ulang, 10%. Maksudnya begini, kalau you sekarang katakan 90 kg, so you kena turun sampai jadi 81 kg. Memang kena buat. Okey, jadi you kena kurangkan berat badan. Cuma yang 9 kg nak turun tu tak bolehlah dibuat dalam masa seminggu dan tak dibenarkan buat dalam seminggu, sebab siapa yang turun secara mengejut untuk tujuan fatty liver ni tidak bagus. Dia boleh menyebabkan walaupun dah turun berat badan, dia boleh menambahkan balik nanti fatty liver you yang baik-baik dia patut berkurangan, jadi lebih teruk pula. Faham? So, dia punya kajian mengatakan kena turun steady dalam 1-2 kg seminggu cukup. Berarti kalau nak turun 8 kg, yes, kalau 8 kg tu lebih kurang ambil masa dalam 3-4 bulan. Faham? Dia bila slow and steady, you punya fatty liver boleh menukar wajah, dia tak terkejut dan dia tidak menjadi lebih, orang panggil apa, fatty liver tu tak meneruk. Dia boleh patah balik kurang. Jadi daripada katakan 10%, 20% you punya fat dalam liver,
dah kurang jadi 8%, kalau sampai 5% steady lah, dia kena kurang daripada 5% baru diiktiraf sebagai you akan clear nanti, insyaAllah. Baik, so apapun, jangan lupa kepada, saya kata apa tadi, weight loss, pengurangan berat badan, jangan terlalu mendadak lebih daripada 1-2 kilogram seminggu. Boleh? Okey, sabar. Padahal awak kita lah dah naikkan berat badan tu dah dekat 5-6 tahun kan. Tu apa salahnya ambil 4-5 bulan. Sabar. Baik. Nombor 1. Nombor 2, no sugar. Ikut D&D diet. Bagus. No susu, sebab dalam susu pun ada lactose tu, ada gula dalam susu. Lepas tu no red meat. Saya dah ceritakan. Okey, buat sementara waktu sampai you baik betul. Bila dah baik pun masih lagi gula, no. Refined food, makanan yang dah diproses, no. Junk food, no. Dan whey protein semua tu, kalau you pernah tengok kenapa you dapat fatty liver dahulu, tukar balik kepada yang betul sekarang. Cari banyak green leafy vegetable yang cruciferous. Saya banyak kali cerita, seperti spinach kan, saya cerita cauliflower, brokoli, bak choy, Brussels sprout, kale, semua-semualah ulam-ulam semua yang rangup-rangup. Asalkan rangup, on. Nombor 2, semua yang berasaskan kepada bawang, yang panggil allium, bawang putih ke, bawang merah ke, bawang besar ke, bawang kecil, asalkan bawang lah. Okey, ataupun bahan-bahan yang lentils, dal, ataupun seeds, nuts and seeds, biji-biji rini, boleh sangat-sangat. Dulu saya mengajar you all tentang celery dengan barley, ikut, okey, berapa banyak setiap pagi tu. Lepas tu, jangan lupa kepada wajib cari kopi. Kopi dah dibuat kajian antara terbaik untuk menjaga liver. Okey, kopi O yang tak ada gula, okey, tak ada susu. Dia 3 hingga 4 cawan sehari, kopi O betul. Okey, kalau tak tahu ambil Gayo Coffee yang saya bawa daripada Aceh tu. Saya hari-hari ambil Gayo Coffee lah. Okey. Right, lepas tu kalau siapa tak nak kopi, nak teh, boleh juga. Okey, teh pun boleh, tapi teh pun tak ada gula, tak ada susu. Lepas tu siapa suka beetroot, boleh. Wheatgrass boleh. Lagi choline, yang ni wajib. Ada 2-3 yang wajib untuk nak sementara nak baikkan you punya fatty liver. Choline, CHOLINE. Ini ada jual. You pergi kat farmasi ada jual choline. Okey, lebih kurang choline ni kalau you pergi, dia dah siap dalam, ada yang buat dalam kapsul, okay? Lebih ada yang buat dalam tablet. Lepas tu nutritional yeast, vitamin B complex tu, okay? Vitamin B yang dalam nutritional yeast yang warna kuning tu bagus. Jangan makan benda-benda yang terlalu banyak proses, especially karbohidrat yang telah diproses. Tepung-tepung, beras-beras putih semua tu jaga baik-baik. Roti, donat, semua tu, kuih muih yang kita makan orang Melayu, siap, jaga baik-baik. Lepas tu puasa, ikut D&D diet, puasa kan, puasa malam, puasa Isnin, puasa Khamis, boleh. Bermaksud jangan terlalu banyak makan antara makan besar, maksudnya jangan terlalu banyak kudapan. Yang makan sikit-sikit tu 3-4 genggam, lama-lama sepinggan juga kan. Tapi air no problem, you nak lemon, you nak apple cider vinegar. Lain pada tu, saya rasa you dah pandai untuk ambil waktu untuk pergi exercise petang-petang, matahari. Kalau boleh jangan lupa D3K2 tu wajib. Kalau tidak, you cari kapsul D3K2, omega 3 essential oil untuk all the time, nak lawan radangan di dalam liver you, bantu. Tapi yang penting sekali ialah tidur. Okey, jangan lupa tidur, wajib kan, sebab tidur liver cukup suka, sebab dia tahu dia punya tuannya dah tak kacau dia lagi dah, jadi liver tu boleh proses untuk membetulkan keadaan. Baiklah tuan-tuan sekalian, cukup dulu pada malam ini. Semoga anda menjaga liver you tu betul. Saya cerita tadi untuk, sebenarnya kan saya kata anak-anak muda ramai sekarang umur 25, 27 habis liver dia orang tu kebanyakan dah ada. Kalau tak tinggi sangat pun dah borderline pun dah liver tu. So boleh tak jaga diri elok. Artificial sweetener kan, yang dalam soda-soda drink, energy drink,
Yang booster drink tu, apa bul semua tu tolong jangan, sebab all those sweetener memang teruk sangat. Jadi siapa yang ada masalah insulin resistant, masih lagi tak betul you punya diabetes, tolong betulkan diabetes you dulu. Sebab apa? Inilah sebenarnya punca asal kenapa kita kena fatty liver. Saya ulang, disebabkan oleh gula. So semua faham, kita jangan bergaduh dengan gula, kita cuma hindarkan daripada masuk dalam mulut kita benda-benda yang bergula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dunia anda dalam keadaan dunia bahagia, akhirat syurga, dan make sure your mind always let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.